Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 3 Intelek. Bersama Cikgu Atirah lagi pada hari ini dalam kelas Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk unit 10 iaitu toleransi kukuhkan perpaduan di bawah kemahiran mendengar dan bertutur. Baiklah, standard kandungan pada hari ini ialah 1.2 iaitu bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan, manakala standard pembelajaran pula ialah 1.2.3 iaitu bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 maklumat tentang pertandingan kuaya antara kelas SK Gemilang dalam bentuk peta dakap. Manakala objektif yang kedua ialah murid dapat memberikan sekurang-kurangnya 2 respon terhadap soalan yang diajukan. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas, mari kita tonton terlebih dahulu video yang cikgu sediakan. Baiklah, berdasarkan video yang kamu semua tonton sebentar tadi, apakah yang sedang murid-murid itu lakukan? Ya, murid-murid tersebut sedang melakukan persembahan kuaya sempena sambutan Hari Guru. Kemudian lagu apakah yang dinyanyikan oleh mereka? Ya, betul. Lagu yang dinyanyikan oleh mereka ialah lagu Terima Kasih Cikgu. Baiklah, cikgu ingin bertanya, apakah kaitan antara video yang kamu tonton sebentar tadi dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah. Hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimanakah caranya kamu semua boleh menggunakan pertandingan kuaya ataupun menghadiri dan menyertai pertandingan kuaya untuk mengeratkan lagi hubungan persaudaraan ataupun silaturahim antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jadi, kita berbalik kepada tajuk pembelajaran kita hari ini, toleransi kukuhkan perpaduan. Baiklah, mari cikgu tunjukkan bagaimanakah caranya untuk kamu boleh meningkatkan ataupun mengukuhkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dengan menyertai pertandingan kuaya. Seperti yang cikgu telah maklumkan ataupun jelaskan pada kelas sebelum ini, perpaduan bermaksud satu bentuk penyatuan yang membentuk hubungan yang erat atau toleransi antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Dalam erti kata lain, perpaduan bermaksud kita bersatu padu dan membentuk hubungan yang erat serta mewujudkan toleransi antara masyarakat yang mempunyai pelbagai kaum di Malaysia. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, cikgu ingin kamu semua buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 62. Kita akan laksanakan aktiviti mendengar dan bertutur pada hari ini. Baiklah, murid-murid, sila lihat buku teks muka surat 62. Apa yang kamu boleh nampak di situ? Ya, terdapat 2 orang murid sedang berbual-bual tentang pertandingan kuaya antara kelas SK Gemilang yang akan diadakan sempena sambutan Hari Guru. Di sebelah atas buku teks, kamu boleh lihat maklumat-maklumat terperinci tentang pertandingan ini. Baiklah, mari kita lihat maklumat-maklumat untuk pertandingan kuaya antara kelas SK Gemilang. Sebelum itu, pasti kamu semua tidak tahu kan apa itu kuaya? Baiklah, kuaya ialah paduan suara atau penghimpunan penyanyi vokal. Dalam arti kata lain, kuaya ialah himpunan orang ataupun penyanyi yang menyanyikan sesuatu lagu secara beramai-ramai atau kita sebut sebagai
menyanyi dalam berkumpulan. Baiklah, lihat maklumat yang disediakan ini. Maklumat yang disediakan adalah untuk pertandingan choir antara kelas SK Gemilang sempena sambutan Hari Guru. Apakah antara maklumat yang disediakan? Baiklah, pertama ialah tarikh. Tarikh pertandingan ini akan diadakan pada 14 Mei 2021. Kemudian, masanya ialah 3 petang dan bertempat di Dewan Besar SK Gemilang. Baiklah, kita beralih kepada maklumat tentang syarat penyertaan pula. Syarat penyertaannya ialah terbuka kepada murid tahun 3. Seterusnya, tema pertandingan ialah menghargai jasa guru. Yang ketiga, setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Peserta pula perlu memakai pakaian kebangsaan. Seterusnya, jika murid berminat, sila hubungi Cikgu Haris untuk maklumat lanjut. Jadi cikgu ingin fokuskan kepada syarat penyertaan B dan syarat penyertaan D. Baiklah, tema pertandingan adalah menghargai jasa guru. Jadi, apakah lagu-lagu yang murid-murid cikgu tahu yang ada kaitan dengan menghargai jasa guru? Mari kita lihat bersama-sama. Antara lagu yang boleh dipilih untuk dijadikan sebagai lagu pertandingan choir ini ialah lagu Terima Kasih Cikgu, seterusnya lagu Kau Umpama Lilin dan lagu Seperti Pelita di Tengah Kegelapan. Jadi, cikgu telah senaraikan beberapa contoh lagu yang boleh dinyanyikan semasa pertandingan choir sempena Hari Guru. Jadi, murid-murid boleh cari lagu-lagu ini dan kamu boleh dengar dan nyanyikan bersama-sama apabila kelas telah tamat nanti. Ingat, antara lagu yang boleh dipilih ialah lagu Terima Kasih Cikgu, lagu Kau Umpama Lilin dan lagu Seperti Pelita di Tengah Kegelapan. Seterusnya, sebentar tadi antara syarat penyertaannya pula ialah peserta perlu memakai pakaian kebangsaan. Murid-murid tahukah apakah contoh-contoh pakaian kebangsaan setiap kaum di Malaysia? Mari cikgu tunjukkan. Berikut merupakan pakaian tradisional masyarakat Malaysia di negara kita. Baiklah. Masyarakat Melayu akan mengenakan baju Melayu bagi orang lelaki, manakala warga perempuan pula akan menggunakan baju kurung. Seterusnya, masyarakat Cina akan mengenakan cheongsam bagi perempuan dan samfu bagi lelaki. Seterusnya, bagi masyarakat India pula, kaum lelaki akan menggunakan baju dhoti, manakala perempuan pula akan mengenakan baju sari. Untuk masyarakat Baba dan Nyonya, antara pakaian yang digunakan ialah baju kebaya iaitu pakaian Nyonya. Untuk masyarakat lelaki Kadazan Dusun pula akan mengenakan baju lelaki Kadazan Dusun yang berwarna hitam. Seterusnya, terdapat juga baju untuk masyarakat Iban. Masyarakat Iban lelaki akan mengenakan baju yang mempunyai bulu di kepala mereka, manakala masyarakat perempuan Iban pula akan mengenakan baju yang mempunyai shilling pada pergelangan tangan dan juga pinggang mereka. Unik bukan pakaian masyarakat-masyarakat di negara kita? Jadi cikgu ingin kamu semua gunakan maklumat yang telah cikgu berikan ini untuk kita laksanakan aktiviti kedua nanti. Tapi sebelum itu, mari kita beralih ke aktiviti yang pertama terlebih dahulu. Baiklah, berdasarkan maklumat yang kamu semua telah dapati dalam buku teks kamu, cikgu ingin kamu semua tulis semula maklumat-maklumat ini dalam bentuk peta rakam. Mari kita laksanakan aktiviti ini bersama-sama. Baiklah, lihat buku teks kamu semua. Sediakan buku nota ataupun buku latihan kamu dan tuliskan tajuk pada hari ini iaitu Unit 10 Toleransi Kukukan Perpaduan Aktiviti 1. Jangan lupa untuk tulis hari dan tarikh kita pada hari ini. Mari kita mulakan aktiviti pertama. Berikut merupakan
maklumat pertandingan choir antara kelas SK Gemilang. Tarikhnya ialah 14 Mei 2021. Masanya pula ialah 3 petang. Baiklah, murid-murid, di manakah pertandingan ini akan diadakan? Ya, pertandingan ini akan diadakan di Dewan Besar SK Gemilang. Baiklah, kita beralih pula kepada syarat penyertaan. Syarat penyertaan murid-murid boleh dapati pada bahagian ini. Mari kita isi terbuka kepada murid tahun 3. Seterusnya, tema pertandingan ialah menghargai jasa guru. Jadi kita boleh letak di sini, menghargai jasa guru. Seterusnya, setiap kumpulan perlulah terdiri daripada pelbagai kaum. Baiklah, syarat penyertaan yang terakhir ialah peserta perlu memakai pakaian kebangsaan. Cikgu ingin kamu semua rujuk buku teks kamu semasa mengisi maklumat ini. Baiklah, yang terakhir, sila hubungi siapa untuk maklumat lanjut. Kita berbalik kepada maklumat di atas. Sila hubungi Cikgu Haris untuk maklumat lanjut. Jadi kita boleh isi Cikgu Haris di sini. Pastikan C dan H kamu adalah huruf besar kerana ini merupakan kata nama khas. Baiklah, kita telah siapkan aktiviti pertama kita. Baiklah, kita beralih pula ke aktiviti yang kedua. Untuk aktiviti yang kedua, kita akan melaksanakan aktiviti bersoal jawab. Baiklah, berdasarkan maklumat yang kamu peroleh dalam aktiviti pertama tadi, ataupun kamu boleh rujuk semula petadakap yang telah kamu isi bersama-sama tadi. Cikgu ingin kamu semua untuk laksanakan aktiviti bersoal jawab. Bagi murid-murid yang berada di rumah, kamu boleh minta ahli keluarga kamu untuk bertanyakan soalan dan kamu boleh menjawab soalan tersebut. Mari kita mulakan aktiviti ini. Baiklah, cikgu ingin kamu semua rujuk ya buku teks kamu. Mari kita laksanakan aktiviti seterusnya. Baiklah. Pelajar lelaki bertanyakan soalan. Apakah lagu yang akan kita pilih dalam pertandingan itu nanti? Jadi, kamu perlu menjawab soalan yang diajukan. Bagaimana kamu hendak menjawab soalan tersebut? Saya mencadangkan lagu. Apakah contoh lagu yang telah cikgu berikan sebentar tadi? Ya, antara contoh lagu yang cikgu berikan sebentar tadi ialah lagu Terima Kasih Cikgu. Seterusnya, lagu Seperti Pelita di Tengah Kegelapan. Dan yang ketiga ialah lagu Kau Umpama Lilin. Jadi, Ahmad telah memberikan cadangan beliau iaitu lagu Kau Umpama Lilin. Jadi, murid-murid sekarang hanya ada 2 pilihan lagu sahaja untuk diisi dalam tempat kosong ini. Lagu tersebut ialah lagu Terima Kasih Cikgu atau lagu Seperti Pelita di Tengah Kegelapan. Baiklah, cikgu ingin kamu semua cuba untuk menjawab soalan ini. Apakah lagu yang akan kita pilih dalam pertandingan itu nanti? Kamu boleh jawab, saya mencadangkan lagu Terima Kasih Cikgu atau saya mencadangkan lagu Seperti Pelita di Tengah Kegelapan. Kemudian, Ahmad pula menjawab, cadangan saya pula ialah lagu Kau Umpama Lilin. Jadi, apabila kamu melihat ataupun mendengar rakan kamu memberikan cadangan,
Apakah respon yang perlu kamu berikan? Ya, antara respon yang boleh kamu berikan adalah seperti memberikan pujian terhadap respon yang diberikan oleh rakan kamu. Apakah contoh pujian yang boleh diberikan? Ya, kamu memuji cadangan yang diberikan. Bagus cadangan kamu itu, Ahmad. Ataupun saya juga bersetuju dengan cadangan kamu. Kita isi di sini. Atau saya bersetuju dengan cadangan kamu. Jadi kita telah lengkapkan aktiviti pertama kita untuk aktiviti soal jawab. Jadi, cikgu telah sediakan soalan ataupun latihan soal jawab tambahan untuk murid-murid semua. Mari kita saksikan. Baiklah, kali ini murid perempuan yang akan bertanyakan soalan, manakala murid lelaki pula akan menjawab soalan-soalan tersebut. Mari kita isi sesi soal jawab ini. Baiklah, yang pertama, murid perempuan bertanyakan soalan, bilakah pertandingan choir ini akan diadakan? Jadi murid-murid boleh lihat pada nota peta dakap yang kamu telah isi sebentar tadi untuk menjawab soalan tersebut. Jadi kamu boleh menjawab, pertandingan choir ini akan diadakan pada 14 Mei 2021 pada jam 3 petang di Dewan Besar SK Gemilang. Cikgu ulang, pertandingan choir ini akan diadakan pada 14 Mei 2021 pada jam 3 petang di Dewan Besar SK Gemilang. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua pula. Murid perempuan bertanyakan soalan, apakah syarat pertandingan yang dikenakan? Jadi apakah antara jawapan yang boleh kamu berikan ataupun respon yang boleh kamu berikan kepada soalan tersebut? Apakah syarat-syarat yang kita lihat sebentar tadi? Antara syaratnya ialah terbuka kepada murid tahun 3. Tema pertandingan menghargai jasa guru. Kemudian setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum dan peserta perlu memakai pakaian kebangsaan. Jadi untuk menjawab soalan ini, kamu boleh pilih syarat-syarat pertandingan ataupun syarat-syarat penyertaan yang kamu inginkan. Baiklah, antara respon yang kamu boleh berikan ialah antara syarat yang dikenakan ialah setiap peserta perlu memakai pakaian kebangsaan. Atau antara syarat yang dikenakan ialah setiap kumpulan perlu terdiri daripada pelbagai kaum. Atau antara syarat yang dikenakan ialah tema pertandingan haruslah menghargai jasa guru. Atau yang terakhir, antara syarat yang dikenakan ialah terbuka kepada murid tahun 3. Jadi cikgu ingin kamu semua rujuk syarat penyertaan A, syarat penyertaan B, syarat penyertaan C dan syarat penyertaan D untuk kamu menjawab soalan ini. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Setelah murid lelaki memberikan respon tentang syarat pertandingan yang ditanya oleh murid perempuan pun memberitahu, oh begitu, terima kasih Ahmad atas maklumat yang diberikan. Jadi, apakah respon yang kamu perlu berikan sekiranya seseorang berterima kasih kepada kamu? Ya, betul. Respon yang kamu perlu berikan ialah sama-sama. Jika kamu tahu nama seseorang itu, kamu boleh letak sama-sama mailing. Jadi, setelah kita berbincang tentang latihan soal jawab ini, cikgu ingin kamu semua isi maklumat ini. Kemudian, cikgu ingin kamu hantarkan voice
kepada cikgu di WhatsApp supaya cikgu boleh lihat apakah respon yang kamu berikan apabila seseorang bertanyakan soalan kepada kamu. Baiklah, kita beralih kepada aktiviti yang seterusnya. Setelah kita melaksanakan aktiviti soal jawab sebentar tadi, cikgu ingin kamu semua pula laksanakan latihan pengukuhan untuk memantapkan lagi kemahiran mendengar dan bertutur kamu apabila ditanyakan soalan oleh seseorang. Jadi, untuk latihan pengukuhan, cikgu ingin kamu semua rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 69. Baiklah, apa yang kamu lihat dalam buku aktiviti yang kamu telah buka? Ya, betul. Kamu boleh lihat terdapat satu pertandingan khusus penciptaan pantun yang akan diadakan. Baiklah, cikgu ingin kamu semua lihat maklumat yang disediakan bagi khusus penciptaan pantun. Antara maklumat yang diberikan ialah tarikh ialah 16 Jun 2021, masa 2:30 petang hingga 5 petang. Seterusnya tempat Makmal Komputer SK Perdana, Anjuran Persatuan Bahasa Melayu SK Perdana. Baiklah, kursus ini terbuka kepada semua murid tahun 3. Kemudian kursus penciptaan pantun akan disampaikan oleh Cikgu Zainal bin Ismail. Dan seterusnya, murid yang berminat sila hubungi Cikgu Suhaila binti Johan. Baiklah, bagi latihan pengukuhan ini, arahan pelaksanaan yang perlu kamu lakukan ialah cikgu ingin kamu semua lengkapkan latihan pengukuhan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 pada halaman 69. Kemudian, setelah kamu isi jawapan-jawapan bagi soalan di tempat kosong tersebut, cikgu ingin kamu semua minta bantuan ahli keluarga kamu untuk bertanyakan soalan. Kemudian, kamu perlu memberikan respon bagi soalan tersebut. Cikgu ingin kamu semua hantarkan rakaman suara kamu menggunakan voice note di WhatsApp dengan menggunakan intonasi yang betul dan bacaan yang lancar. Setelah kamu rakam suara kamu, sila hantar rakaman tersebut kepada cikgu di WhatsApp. Sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu akan berbincang terlebih dahulu dengan kamu semua cara untuk mengisi aktiviti pengukuhan ini. Mari kita laksanakan bersama-sama. Baiklah, cikgu ingin kamu semua rujuk buku aktiviti muka surat 69 kamu. Mari kita isi aktiviti ini bersama-sama. Baiklah, apakah antara maklumat yang diberikan? Kursus penciptaan pantun ini akan diadakan pada 16 Jun 2021. Masanya, seperti yang cikgu maklumkan sebentar tadi, 2:30 petang hingga 5 petang bertempat di Makmal Komputer SK Perdana. Ini merupakan kursus Anjuran Persatuan Bahasa Melayu SK Perdana. Terbuka kepada semua murid tahun 3 dan kursus penciptaan pantun akan disampaikan oleh Cikgu Zainal bin Ismail. Jadi, murid yang berminat untuk menyertai kursus ini perlu menghubungi Cikgu Suhaila binti Johan. Jom kita isi bersama-sama tempat kosong yang disediakan. Cikgu ingin kamu semua baca bersama-sama ya. Imran berjumpa dengan rakan-rakannya. Rakan-rakan, saya mendapat maklumat tentang kursus penciptaan pantun. Wah, menariknya. Pantun ini ialah budaya orang Melayu yang cukup diminati oleh semua kaum di Malaysia. Bilakah tempat kosong? Jadi apakah yang perlu kamu isi di sini? Ya, kita perlu isi butiran kursus. Jadi, kita boleh tanyakan soalan berbentuk bilakah kursus penciptaan pantun ini akan diadakan? Kita isi ya, bilakah kursus penciptaan pantun ini akan diadakan?
Jadi soalan kamu bertepatan dengan respon yang akan diberikan. Jadi kamu boleh jawab menggunakan maklumat yang diperoleh di atas. Kursus penciptaan pantun akan diadakan pada 16 Jun 2021 di mana? Di Makmal Komputer SK Perdana pada jam 2:30 petang hingga 5 petang. Jadi kamu boleh jawab kursus penciptaan pantun akan diadakan pada 16 Jun 2021 di Makmal Komputer SK Perdana pada jam 2:30 petang hingga 5 petang. Jadi nanti kamu akan isi ya. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang diajukan oleh Lee Kiong. Siapakah tempat kosong? Apakah yang perlu kamu isi di sini? Jadi kamu boleh rujuk jawapan yang diberikan oleh Imran. Cikgu Zainul yang akan mengajarkan kursus ini. Jadi, apabila seseorang memberikan respon sebegini, kamu boleh ambil perkataan yang boleh memberikan kamu clue untuk bertanyakan soalan. Mengajarkan kursus. Baiklah, kita berbalik kepada maklumat di atas. Kursus penciptaan pantun akan disampaikan oleh Cikgu Zainal bin Ismail. Jadi, sekiranya Imran memberitahu Cikgu Zainal yang menyampaikan ataupun mengajarkan kursus ini, Lee Kiong perlu bertanya, siapakah yang akan mengajarkan kursus ini? Siapakah yang akan mengajarkan kursus ini? Jadi bolehlah Imran menjawab soalan tersebut. Cikgu Zainal yang akan mengajarkan kursus ini. Baiklah, kita beralih pula kepada dialog yang seterusnya. Dialog epis. Dialog epis terus tempat kosong. Kita tidak tahu apa yang perlu kita tanya. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita mengetahui apa yang akan kita tanyakan? Seperti yang cikgu maklumkan, kita tengok orang yang kedua. Baiklah, kita tengok dialog Imran. Kamu perlu menghubungi Cikgu Suhaila untuk mendaftar. Jadi kita perlu gariskan clue yang diberikan ataupun maklumat penting. Menghubungi Cikgu Suhaila untuk mendaftar. Jadi sekiranya kamu dapat jawapan sebegini, apakah soalan yang boleh kamu ajukan? Ya, betul. Kamu boleh rujuk maklumat yang terakhir untuk menjawab ataupun untuk mereka jawab soalan bagi diberikan kepada Imran. Baiklah, Epis boleh bertanya, sekiranya terdapat murid yang berminat, siapakah yang perlu kita hubungi ataupun siapakah yang perlu kita hubungi untuk mendaftar? Jadi Imran boleh jawab, kamu perlu menghubungi Cikgu Suhaila untuk mendaftar. Jadi kita boleh isi di sini siapakah yang perlu saya hubungi untuk mendaftar. Jangan lupa tanda soal. Jadi Imran boleh menjawab, kamu perlu menghubungi Cikgu Suhaila untuk mendaftar. Seterusnya kita beralih kepada Epis pula. Kiran, adakah kamu berminat untuk menyertainya? Jadi kamu boleh jawab apa? Ya, betul. Kamu boleh jawab, ya, saya berminat untuk menyertainya. Berminat untuk menyertainya. Baiklah,
Seterusnya Imran pula bertanya, mengapakah kamu ingin menyertainya? Jadi, cikgu ingin kamu semua letakkan respon kamu di sini. Cikgu telah bantu kamu untuk mencari respon bagi tempat kosong yang lain. Kamu semua boleh ubah respon ini mengikut keperluan dan hantarkan rakaman suara kamu kepada cikgu. Cikgu akan nilai kemahiran mendengar bertutur yang kamu sampaikan. Baiklah, isikan tempat kosong ini dengan jawapan kamu sendiri. Kemudian kita teruskan. Bagaimanakah pula dengan kamu, Imran? Kamu hendak menyertainya? Imran pun menjawab, ya, saya dan Kiran akan menyertainya. Kursus ini sangat berfaedah kerana dapat memupuk semangat perpaduan antara kita. Baiklah. Berikut merupakan latihan pengukuhan yang perlu kamu semua selesaikan. Ingat, isi tempat kosong, kemudian rakam suara kamu dan hantar kepada cikgu di WhatsApp. Baiklah. Setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita ingat semula apa yang telah kita pelajari. Ya, hari ini kita mempelajari kemahiran bersoal jawab tentang tajuk choir bagi sambutan Hari Guru. Baiklah, seperti yang cikgu beritahu sebentar tadi, choir yang disampaikan ini memerlukan murid-murid menggunakan pakaian kebangsaan. Seterusnya, murid-murid juga perlu untuk memilih ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada berbilang bangsa. Jadi, apa yang boleh kita simpulkan di sini? Betul, apa yang boleh kita simpulkan ialah sekiranya murid menyertai pertandingan choir ini, secara tidak langsung kita dapat memupuk perpaduan dan semangat bersatu padu dalam kalangan masyarakat, iaitu murid di sekolah. Jadi, cikgu harap sekiranya sekolah kamu akan mengadakan pertandingan berbentuk sebegini pada masa hadapan, pastikan kamu menyertai pertandingan sebegini. Kerana kita bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran ataupun keyakinan diri, tetapi kita juga dapat mengeratkan hubungan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum. Seterusnya, kita dapat meningkatkan sikap toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa untuk hantar tugasan kamu kepada cikgu. Terima kasih semua kerana hadir ke kelas pada hari ini. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat jalan.